Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid SK Kuala Penor serta ibu bapa yang dikasihi sekalian. Bersama saya, Teacher Moon, mewakili Guru Nilam SK Kuala Penor akan menerangkan bagaimana cara-cara untuk membuat perekodan bacaan murid dalam sistem Nilam. Untuk pengetahuan semua, bermula pada tahun ini, sistem Nilam akan menggunakan sistem atas talian iaitu IQ Nilam. Mari kita lihat bagaimana cara-cara untuk mengisi bacaan kamu di dalam sistem IQ Nilam. Pertama sekali, klik pada Google Chrome masing-masing dan buat carian IQ Nilam. Pilih iqnilam.moi.gov.my. Ini ialah paparan utama sistem IQ Nilam yang saya maksudkan tadi. Perhatikan di sebelah kiri ditulis sign in with Delima, bermaksud murid-murid hanya boleh menggunakan ID Delima untuk log masuk ke sistem ini. Seterusnya, klik sign in. Kemudian, masukkan alamat email Delima masing-masing. Di sini teacher menggunakan contoh ID murid M10639797. Okey, typekan ID Delima masing-masing. Klik next. Kemudian masukkan password kamu. Kemudian klik next. Dan kamu akan masuk ke paparan utama perekodan masing-masing. Baiklah, ini ialah contoh perekodan bagi murid tadi, iaitu Nurul Ain binti Muhammad Jafridin. Lihat di sebelah kiri ini ialah rekod bacaan Nurul Ain tadi. Okey, kalau kamu dapat lihat, jumlah buku yang telah dibaca setakat ini 2, jumlah bahan bukan buku 0, jumlah bacaan keseluruhan 2. Kemudian ada butang log keluar dan juga disertakan maklumat murid berkenaan. Okey, dekat sini kamu akan lihatlah nama sekolah kamu, nama kelas dan juga daftar log masuk pertama dan terakhir kamu. Okey, apa yang penting ialah di sebelah sini. Ini ialah rekod yang perlu kamu isi setiap kali kamu membuat bacaan. Okey, pertama sekali isikan pada bahagian A, maklumat bahan bacaan. Nama, judul atau tajuk bahan bacaan. Katakan hari ini Nurul Ain membaca buku yang bertajuk Reptiles and Amphibians, katakan. Okey, kemudian pilih bahasa. Buku ni berbahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, kamu klik bahasa Melayu lah. Okay, kemudian tahun terbitan dia 2015. Pengarangnya NK. Penerbitnya Miles Kelly. Okey, semua maklumat ni kamu boleh dapatkan pada muka kulit hadapan buku kamu ataupun pada belakang buku ya. Okey, seterusnya selesai bahagian A, kita pergi kepada bahagian B, jenis bacaan. Pastikan jenis bacaan yang kamu baca tadi, sama ada buku fiksyen, buku bukan fiksyen, ataupun bukan buku, ataupun bahan digital. Jadi buku Reptiles and Amphibians ni ialah buku bukan fiksyen. Jadi klikkan di situ. Okey, setelah klik di sini, dia akan minta jumlah muka surat, bilangan muka surat buku tadi. Okey, masukkan bilangan muka suratnya. Okey, selesai bahagian B. Kemudian teruskan ke bahagian C. Bahagian C ialah rumusan. Okey, kamu wajib menulis rumusan, menandakan kamu faham apakah isi kandungan buku yang kamu baca tadi. Okey, suka saya ingatkan di sini untuk murid tahun 1, 2 dan 3. Murid tahun 1, 2 dan 3 tidak perlu menulis rumusan yang panjang.
walau bagaimanapun tanpa menulis rumusan ni kamu tidak dapat meneruskan ke butang simpan. Jadi mesti tulis juga sesuatu di sini. Jadi cikgu galakkan pilihlah satu perkataan yang kamu rasa menarik ataupun kamu suka yang ada dalam buku yang kamu baca tadi. Okey, ataupun kamu juga boleh menyalin semula tajuk buku yang dibaca tadi. Okey, so contohnya dekat sini teacher ambil satu perkataan. Okey, frog katakan. Okey. Tetapi jika sekiranya kamu murid tahun 4, 5 dan 6. Okey, bagi murid tahun 4, 5 dan 6, kamu mesti menulis sekurang-kurangnya satu perenggan rumusan. Tulislah sikit apa yang kamu faham mengenai buku yang dibaca tadi. Okey, jadi katakan teacher ni murid tahun 4 lah. Okey, jadi tuliskan di situ. Okey, katakan ini ialah rumusan teacher. Okey, jadi selesai bahagian rumusan. Seterusnya, teruskan ke bahagian D, aktiviti pengayaan. Sila pilih jenis aktiviti pengayaan yang dilakukan semasa atau selepas pembacaan ini. Rumusan wajib dibuat. Jadi, butang rumusan ni dah diklikkan awal-awal untuk kamu. Kamu perlu memilih beberapa lagi aktiviti yang kamu lakukan berdasarkan pembacaan tadi. Okey, katakan kamu membaca buku Reptiles and Amphibians ni sebab cikgu sains minta kamu lukiskan contoh-contoh reptiles dan amphibians. Jadi tikkan sahaja di bahagian melukis sebab kamu melukis selepas itu. Ataupun kamu perlu membuat aktiviti bercerita selepas membaca tadi. Dah baca, kena lukis, kemudian cikgu sains kata kena ceritakan dekat kawan. Jadi kamu bercerita. Klikkan pada bercerita pula. Tak kiralah berapa banyak aktiviti yang kamu lakukan selepas pembacaan tu, boleh klik sahaja di sini. Okey, katakan ada mendeklamasi sajak ke, ada membuat komen ke, ada membuat catatan ke, okey, boleh klikkan seberapa banyak di sini. Lain-lain ni ialah sekiranya apa yang kamu buat tu tak ada di sini, okey. Contohnya apa dia? Katakan selepas membaca tadi, kamu perlu mereka bentuk model katakan. Jadi tuliskan di sini, mereka bentuk model haiwan reptilia. Okey, tuliskan sahaja di sini. Dan akhir sekali bolehlah kamu klik simpan. Tunggu sehingga keluar tahniah. Bacaan anda telah direkodkan dalam sistem IQ Nilam dan klik pada OK. Okey, jadi selesailah rekod satu buku yang telah kamu baca. Dan andai kata kamu ada membuat 2 atau 3 bacaan pada hari yang sama, kamu bolehlah isi di sini berapa banyak pun bahan bacaan yang telah kamu baca. Okey, teacher nak bawa perhatian kepada jenis bacaan. Okay, perhatikan jenis bacaan ni. Selain daripada buku fiksyen, buku bukan fiksyen, di sini terdapat bukan buku. Apa maksud bukan buku ni? Bukan buku ni ialah apa saja bacaan yang kamu buat yang mungkin kamu tak perasan pun sebenarnya kamu telah membuat bacaan. Contohnya, kamu berjalan-jalan ke pasar raya, tiba-tiba ada orang hulurkan sekeping kertas, okey, sekeping flyers pada kamu ataupun sekeping pamphlet kepada kamu. Jadi kamu pun membaca kertas yang diberikan itu. Itu juga ialah satu bentuk bacaan. Jadi klik sahaja bukan buku dan boleh pilih di sini. Okey, klikkan pada anak panah ni, dia akan keluarlah pilihan di sini. Apa yang kamu baca tadi. Contohnya kamu ada baca majalah, artikel, peta,
komputer, ada baca kit pembelajaran, ada baca manual pengguna, ada baca buku scrap ke, atau ada baca carta ataupun poster di dinding-dinding, ataupun ada baca komik. Okey, boleh pilih sahaja di bahagian sini. Alright. Untuk bahagian komik, perhatikan ya, jika sekiranya komik tersebut mempunyai daftar ISBN, komik itu adalah dikategorikan sebagai buku. Tapi jika sekiranya komik itu ialah komik biasa di pasaran, itu baru kategori bukan buku. Maksudnya dia tak ada nombor daftar di situ. Okey, so itu ialah komik bukan buku. Dan yang keempat ialah bahan digital. Apa itu bahan digital? Okey, bahan digital ni ialah apa sahaja bacaan yang kamu lakukan di internet. Contohnya, hari ni kamu klik dekat Google, kamu cari dekat situ cara memasak bubur. Okey, jadi kamu telah pun membaca resepi bubur di internet tu. Jadi itu ialah satu bentuk bacaan juga. Jadi macam mana nak merekodkan bacaan di internet ni? Okey, caranya ialah kamu klik pada bahan digital ni dan masukkan alamat URL dia. URL ni yang atas ni. Okey, kalau web yang kita tengok sekarang ni, URL dia ialah iqnilam.moi.gov.my/home.do. Okey, ini ialah URL. Okey, jadi sekiranya kamu baca resepi tadi tu, kamu salin sajalah URL ni dan masukkan di sini. Okey, katakanlah dah tutup dah resepi tu, dah pangkah dah. Lepas tu baru teringat nak buat perekodan ni. Okey, tapi kamu tak ada URL tu. So, kamu boleh sahaja tuliskan di sini. Okey, apa yang kamu baca tadi? Resepi bubur nasi, katakan. Okey, apa sahajalah yang kamu buat bacaan tu di internet tadi. Okey, tapi jangan lupa, jangan pula kamu tinggalkan maklumat bahan bacaan ni. Di sini pun perlu juga diisi. Okey, dan seterusnya, setelah selesai, kamu bolehlah juga klik simpan. Alright. Jadi sekarang cuba lihat di sini. Jumlah buku yang dibaca masih lagi 2. Sedangkan tadi teacher dah simpan satu bentuk bacaan. Sepatutnya di sini dah jadi 3. Kenapa masih 2? Okey, untuk makluman semua, sistem ini juga mengambil masa untuk update bahan bacaan yang kamu masukkan. Jadi, kemungkinannya dia akan ambil masa 1 ataupun 2 jam atau mungkin 1 atau 2 hari. Tapi jangan risau, angka ni akan bertambah sebaik sahaja kamu membuat perekodan. Yang seterusnya, teacher juga mahu ingatkan, setelah kamu selesai membuat perekodan kamu, habis dah tulis dah semua buku yang dibaca tu, jangan lupa untuk log keluar. Penting. Kenapa penting untuk log keluar? Kerana katakan di rumah tu kamu ada abang atau kakak ataupun ada adik. Okey, jika orang selepas kamu membuka sistem IQ Nilam ini untuk membuat pengisian ataupun perekodan bacaan mereka, kalau kamu tak log keluar, apa yang mereka isi tu akan jadi rekod kamu. Okey, katalah tadi petang kamu isi, kemudian malam kakak nak isi. Okey, kakak nak isi tapi kamu tak log keluar. Jadi apa yang kakak isi tu, dia akan menambah pada bacaan kamu. Okey, jadi kesianlah orang yang seterusnya tu. So, caranya ialah kamu perlu log keluar daripada sistem. Okey, sekarang dah keluar daripada sistem, barulah orang seterusnya boleh menggunakan. Okey, jadi teacher rasa setakat itu dulu. Sekiranya kamu mempunyai apa-apa pertanyaan atau permasalahan, bolehlah terus menghubungi guru PSS ataupun boleh teruslah bertanya dengan teacher sendiri. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.